اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 36, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula memecahkan akan bersangat tamarah. Bermula memecahkan makna menghancurkan, membuang, menghilangkan. Akan bersangat tamarah itu setengah daripada yang amat penting ia memecahkan akan bersangatan marah tu pada agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya, tiada ada yang sangat kuat itu, tiada ada yang sangat kuat itu, yang sangat gagah itu, yang tiada merebah akan dia, akan yang sangat kuat oleh beberapa laki-laki. Hanya senya yang sangat kuat itu yang memilih ia yang sangat kuat akan dirinya, diri yang sangat kuat pada ketika marah. Artinya, erti yang memilih ia akan dirinya tu, kuasa ia yang sangat marah menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang dhaif, yang lemah daripadanya, daripada yang sangat kuat. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Memecahkan, menghancurkan bersangatan marah, bukan nak memecah, nak menghancurkan sifat marah. Sebab sifat marah ni perlu dalam agama kita. Tapi yang tercela pada syarak ni hak bersangatan marah, marah serba-serbi. Sebab tu dalam Syairus Salikin, marah ni dibubuh 3 darajat. Darajat yang pertama, tak ada sikit habuk pun sifat marah, itu tercela pula. Yang kedua, yang pertengahan, marah pada tempat yang syarak suruh marah, dan kawal diri pada tempat yang syarak suruh kita redha dan sabar. Hal yang ketiga tu yang tercela pada syarak juga, yang bersangatan marah, tak kira dah, marah aja. Orang yang panggil apa? Pongoh, bengis apa? Lebih kurang dah. Kita sebut sifat marah macam sebut mengelepah lah.
kita sebut sifat pemarah. Pemarah ni kalau kita kata kok backing ke apa? Backing bengi. Gitulah lebih kurang. Yang mana hak tercela pada syarak ni hak bersangatan marah tu. Bukan semata-mata sifat marah. Depan dia akan ceritalah. Dia umpamakan sifat marah ni seperti anjing. Dia umpamakan seperti anjing. Kalulah sifat marah tu tidak dikawal, jadi macam anjing liar. Anjing liar ni tak kira dah lah bukan anjing liar. Ada pun anjing yang dilatih, umpama anjing untuk pemburuan, tu ada guna tu. Sampai masa tuan dia kata terkang, dia terkang lah. Hak binatang buruan tu dia kekoh molek dah, tuan dia kata berhenti, dia berhenti kan. Dia umpama gitu nah. Dia umpamakan dengan anjing, dia akan bicara di hadapan. Jadi kena faham jugalah sifat marah ni perlu. Tetapi hak marah manakah yang dicela pada syarak yang bawa kepada banyak kebinasaan. Ini sifat kecelaan yang ketiga. Sifat mazmumah yang ketiga daripada 10 sifat mazmumah. Yang mana sifat kecelaan, sifat marah ni dibawa kepada binasa anggota zahir dan juga binasa hak dalam hati kita. Binasa anggota zahir. Mana contohnya hak terdahulu memukul, memaki, membunuh. Tu mari dia ada marah belaka dah tu. Sebab tak ada orang tiba-tiba pukul orang. Kenapa pukul? Marah ke dia? Tak marah, pukul saja. Tu sah dah tu, gila tu. Maknanya pukul orang tu mari daripada hati itu marah. Memaki samalah juga. Tak ada orang comel-comel maki. Tak ada gitu. Sama telah pula membunuh. Mari daripada sifat marah. Itu kebinasaan hak zahir. Kebinasaan hak zahir. Jadi ini contoh je lah. Dia kan bila marah kan, bukan setakat memaki lah, habis-habis lah. Habis perkataan hak keluar mulut dah mari marah. Tak tengok orang hak tengah ni tengah berlawang. Hak tengah berlawang lepas tu marah pula. Orang ni apa benda hak keluar mulut. Mana kalau kita kata kau malu gitu. Sebab apa? Sebab live. Live. Balah tu tengah live. Jadi dalam keadaan live seumpama tu pun tak boleh nak kawal marah. Jadi keluar mulut macam-macam. Gua ni. Ni tak kira tua muda, tua sekalipun. Dah dikuasai dengan sifat marah, maka di mulut tu keluar apa dia? Gua ni. Tak tengok. Beruk apa apa? Dia kata beruk. Tak tahulah beruk ke beruk, tak tahu. Tapi maknanya mari mana tu? Mari daripada dikuasai dengan sifat marah. Keluar memaki. Keluar memfitnah. Tohmah. Keluar macam-macam di mulut. Itu kebinasaan hak zahir. Kemudian hak kebinasaan dalam hati pula bawa kepada dendam dan dengki dalam kitab ni. Dia bawa dua di cerita kitab kita ni. Daripada sifat kecelaan marah ni bawa kebinasaan dalam hati pula akan dendam dan dengki. Yang mana ghadab, dendam dan dengki ini semua sifat kecelaan hati. Jadi sifat kecelaan hati ni pun dia ada berkait antara satu sama lain. Dia jerakit panggil apa? Daripada ada sifat ni akan keluar sifat lain pula. Mana? Daripada marah keluar dendam, keluar dengki. Dalam setengah kitab ghadab
Al-hiqdu dendam, al-hasadu dengki ni dia bersatu tajuk. Ghadab, al-hiqdu dan al-hasadu, tiga. Dia buh sekali tiga tu. Kemudian dia hurah suku-suku lah, tapi dia buh tajuk besarnya tiga-tiga ni sekali. Sebab apa? Sebab tiga-tiga ni dia berkait tiga-tiga ni. Jadi daripada marah jadi dendam, daripada dendam jadi hasad. Pada ni dia asal marah. Marah ni kalaulah dia kuat, kalau dia kuat, kalau dia tak ada malu, selalu. Dengan tadi dengan maki, dengan apa tu, anggota zahir. Tetapi kalau dalam keadaan hati dia marah, tapi dia lemah, dia apa ni, tak padang nak hadap dengan orang yang dia marah, ataupun dia nak hadap orang yang dia marah tu boleh, dia lebih kuat daripada orang dia marah, tapi orang ramai malu. Jadi orang tengok ni sekarang ni pula, hak saya cerita tadi tu hak memang live sepanjang masa. Sekarang ni kita kok luar ni duduk gimari ni, kalau ada apa bertekih, bertelingkah. Bertelingkah panggil dah. Kalau kita panggil tekih dah. Kalau ada kita bertelingkah dengan siapa-siapa, lah mari daripada bawa kereta ke, ada jadi apa-apa ke, marah kitanya. Kadang-kadang kenapa kita jadi tahan diri daripada marah, tak maki tak apa, kerana kita malu. Sebab ada lalu ni telefon tu jadi kamera lah ni kan. Telefon tu jadi kamera, telefon tu jadi video. Orang apa ambil masuk dalam FB. Ayah haji bergaduh di tengah orang ramai. Bukan ayah haji tu je, keluarga ayah haji, anak cucu pun malu tengok. Ayah toki masuk FB duk balah dengan orang kat orang ramai. Sekarang ni. Jadi kadang-kadang jadi kita ni nak tu marah ni marah sangat ni. Tapi nak keluar-luar tu kita malu. Hak malu tu lah, akhirnya dia pun masuk ke dalam semula, pergi kepada dendam. Faham tak dia asalnya nak keluar ni dengan marah ni, nak keluar, nak puas hati. Dak pukul, dak menggunakan tangan pun, sekurang-kurangnya nak puas hati kita kena kata kat lidah baru puas hati. Gerang ni, marah ni, jadi bila kita kata kat lidah kurang-kurang puas hati kita. Tapi oleh kerana yang pertama mungkin kerana kita ni lemah, buat beken-beken kan, kata lebih kurang kan, sembang kita katok dia besar dari kita misalnya. Lemah ataupun tadilah kita boleh dengan dia sepadang, tapi kita malu. Akhirnya dia pun simpan marah tu ke dalam. Keluarlah dendam. Al-hiqdu ni dipanggil si taruh marah dalam hati. Taruh marah dalam hati, simpan kemarahan di dalam hati, maka duduk dalam hati ni, kekal dalam hati ni. Daripada dendam ni simpan dalam hati, dia jerakit pula kepada sifat dengki. Bila kita dendam pada seseorang, timbullah. Kalau orang yang kita dendam, dia apabila kita dendam seseorang, mari daripada sifat marah, dia banyak pula kejahatan hati yang lain mari daripada dendam. Selain daripada dengki itu sendiri, daripada dendam tu marilah kepada berseteru kita. Maknanya tak tegur siapalah kita dengan orang yang kita marah, tapi kita simpan dalam hati marah ni, jadi dendam. Maka berseteru kita dengan dia. Dan berseteru ni lah juga, selain daripada dendam ni, dendam berseteru ni berkait dah sebab utama kepada sifat hasad.
Sebab utama kepada sifat hasad di antaranya adalah berseteru. Berseteru mari daripada balah kemudian dendam. Mari daripada berseteru. Sebab kalau tidak berseteru, dia dapat nikmat. Kenapa kita cita di hati supaya nikmat dia Tuhan tarik kalau kita tidak berseteru? Kemudian kalau kita tak berseteru, kenapa di hati kita cita supaya dia Tuhan turun balak kalau kita tak berseteru? Tapi ada juga bab hasad ni bukan mari daripada seteru. Kita ni lepas daripada bicara sifat kecelaan yang ketiga ghadab ni, terus pergi kepada sifat kecelaan yang keempat hasad. Selepas daripada bicara ghadab, sifat kecelaan yang ketiga, terus pergi pada sifat kecelaan yang keempat adalah hasad. Maknanya bukan seteru sajalah yang bawa pada hasad. Ada di antaranya kerana takabur. Takabur, kita lebih daripada dia, tiba-tiba dia dapat nikmat banyak daripada kita. Maka mari di hati ceritanya supaya nikmat tu Tuhan tarik balik. Sebab apa? Sebab kita ni besar daripada dia lagi. Sebab apa nikmat banyak boleh ke dia? Ni dia kau. Ada juga bukan kerana takabur, bukan kerana berseteru. Molek ada kawan sangat-sangat, tapi dia panggil jahat nafsu. Ada kat pasal tu? Tak ada balah-balah, tak ada berseteru-berseteru comel sangat-sangat baik sangat-sangat tapi jahat nafsu semata-mata. Ada kat pasal tu. Tapi nak ceritanya di antara punca hasad adalah berseteru. Berseteru ni mari daripada apa? Mari daripada hikdun, mari daripada dendam, taruh sifat marah ke dalam hati. Ada ni, dia hikdun ni daripada dendam. Di sekarang ni dia nak bicara bab marah je. Kalau kita nak bicara bab dendam pula, daripada dendam ni bawa pula kepada kebinasaan juga hak zahir. Mana kebinasaan zahir? Mari daripada dendam. Mari daripada kita pun jadi mengumpat. Kenapa? Kerana kita gerang ke dia. Mari daripada kita buka rahsia. Kenapa? Kerana kita dendam ke dia. Mari daripada kita fitnah dia. Apa? Kita tak puas hati dengan dia. Itu semua kebinasaan zahir. Mari daripada sifat hati, sifat dendam, hikdun. Ada ni. Tapi nak tajuk kita bicara ni tajuk bab ghadab. Jadi dalam kitab kita ni tajuk hikdun, sifat hikdun tu tidak didatangkan. Dan juga daripada hikdun, sebab dia dendam dengan dengki ni lebih kurang je. Dia dendam dengan dengki ni lebih kurang. Daripada hikdun juga menyebabkan kita menegah seseorang daripada hak dia. Sepatut dia dapat perkara tu, tapi kita ejah biar dia tak dapat hak dia. Sebab apa? Kita dendam ke dia. Lama dah kita dendam ke dia. Ada dia. Sepatutnya dia dapat perkara tu. Kita oleh kerana dendam dengan dia, taruh sifat marah dalam hati pada dia, kita akan usahakan supaya dia tak dapat hak dia. Tu panggil apa tu? Kebinasaan zahir lah gitu. Dan orang sampai ke temu berpaling muka, itu kadang-kadang dendam bukan dendam baru, dendam lama. Dia kata ni dalam hati ni berdarah apa-apa. Hak luka luar mudah-mudah sembuh. Ni dalam hati ni dendam. Mari daripada mana? Mari daripada marah. Daripada marah ghadab, pergi kepada kebinasaan dalam hati, dendam dan dengki. Yang mana saya sebut dah minggu lepasnya, dendam dan dengki ni dia dua sifat kecelaan yang bukan akhirat saja. Bukan akhirat saja. Akhirat tetap dah, sebab dendam dengki ni sifat kecelaan berdosa. Tetapi dendam dan dengki ni juga atas dunia pun kita jadi rosak, atas dunia pun kita rugi. Orang dendam ke mana? Hati dia sentiasa tak puas. Ni duduk berlora dalam hati dia. Senang hidup gitu? Senang tak hidup gitu?
Sebaliknya kalaulah dia maafkan, dia maafkan, wal afina anin nas tu, maafkan daripada manusia, maka tak ada masalah, hati pun jadi tenang je. Tapi kalau disimpan marah, hak dalam ayat ni wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, orang yang menahan marah dan orang yang memaafkan daripada manusia. Jadi dia dipanggil apa? Dipanggil kazmul ghaiz. Dia boleh menahan diri daripada marah. Kemudian dia memaafkan manusia. Tak ada dendam. Marahnya tidak, kemudian dimaafkan, dendam pun tidak. Tetapi kalaulah dia tahan marah, tahan hak zahir, tahan marah, tahan hak zahir. Sebab tadilah, sebab lemah ataupun malu. Tetapi kita tak maafkan dia, kita akan simpan marah dalam hati, jadi dendam. Kita tahan marah dan kita maafkan manusia, maka hati kita akan jadi senang. Kemudian satu lagi hasad. Hasad sama juga. Hak akhirat lah dosa besar. Hak atas dunia, macam mana orang hasad? Hati dia ni cerita supaya nikmat saudaranya ditarik, supaya Tuhan turunkan balak ke atas saudaranya. Ni hati ni. Tiba-tiba hak dia cerita hati supaya Tuhan turun balak tu, nikmat kau banyak kawan tu boleh. Mana dia? Dia kalau kita dengki, cerita dia hati supaya saudara kita ni Tuhan tarik nikmat, Tuhan pun tarik lalu nikmat. Apa hati kita? Tak? Ke mana? Kita cerita dia hati, saudara kita Tuhan tarik nikmat. Nega dia maju-maju tu biar dia jadi jatuh. Dengan cerita kita tu jatuh sungguh. Apa hati? Tapi kawan tu jatuh ke? Nega kau lama kau maju, kau lama kau maju, dia dalam hati ni Allah. Kau naik, dia dalam hati macam mana? Tu kata atas dunia pun apa? Menderita lah orang panggil. Orang dendam menderita atas dunia, orang hasad menderita atas dunia. Tak ada menderita. Hati tak puas hati tengok. Cuba macam kalau orang tu orang yang semua susunan Allah, dia pun redha, dia terima bahagian masing-masing, tak ada dendam, tak ada dengki, hati dia akan jadi senang. Tapi nak jadi hilang ni hak marah memanglah kawan, nak hilangkan marah tak boleh. Marah tu perlu. Hak dendam, hak hasad tu, hak tu kena mujahadah lah, kena sungguh untuk menghilangkan kecelang hati. Sebagaimana saya sebut minggu lepas lah, kita mengaji ni tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu tasawuf lah, hak kena mujahadah sungguh-sungguh. Sebab ilmu satu perkara, ilmu satu perkara, nak beramal tu. Adapun ilmu tauhid pegang dah. Ilmu pekoh semayang buat molek, comel semayang bang kita payah apa je. Tapi ilmu, utamakan ilmu dahulu. Tapi kalau ilmu berkaitan dengan hati, cerita bab sifat kecelaan, ghadab, dengki, kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, takabur, ujub, riya. Ni susunan kitab An-Nabagati, sifat kecelaan. Kita belajar satu bab, kita kenal sifat ni satu-satu, dan kita belajar macam mana cara nak supaya sifat ni hilang daripada hati kita, nak kawal hati kita dari sifat ni. Belajar molek dah. Tapi bukannya mudah sifat ni kita nak kawal, nak hilangkan daripada hati kita. Kita belajar pula sifat kepujian, taubah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakkul, redha dengan qada Allah, sifat mahmudah, sifat kepujian. Tahu satu-satu, tahu mula-mula.
Nak semar ke dalam hati kita tu. Sebab itulah tu kita orang belajar. Orang mengajar hak biasa tu tekannya, hak ilmu, hak untuk orang mengajar dia kata adalah ilmu tasawuf. Sebab orang mengajar untuk tauhid fiqh fardu ain ilmu, insya-Allah lah. Kalau nak mengajar fardu ain tauhid pun sendiri pun kucalana nak mengajar kan ni. Saya tauhid kucalana pun saya pandang mengajar fiqh tak jadi kerja gitu. Oh, saya kalau nak suruh mengajar bab fiqh saya mana halusi saya boleh mengajar. Kita fiqh tempat kita ni banyak malang dah fiqh ni. Kita nak tauhid. Oh, minta maaf tauhid saya dah pandai. Oh, siap kalau gitu. Ada ni. Jadi maknanya orang mengajar ilmu tauhid tetap dah. Ilmu fiqh fardhu ain tetap dah. Ilmu tasawuf fardhu ain tetap dah. Ada ni. Pergi pada amal. Orang yang mengajar ilmu akidah fardhu ain, dia berpegang dengan akidah dia ajar. Memang dia berpegang sama-sama dah. Tu mudah je lah. Ada ni. Jadi kalau kata ajar ilmu akidah, maknanya nak perbetulkan akidah orang ramai. Nampak gitu? Ilmu fiqh, orang yang mengajar bab fiqh ni, ilmu fardhu ain fiqh dia cukup. Macam mana amalan fiqh dia? Macam mana taharah dia? Amalan dia comel ke tak? Macam mana ni hak bab syarat rukun sembahyang? Comel ke tak? Comel lah, sebab dia tahu dalam bab fiqh tu. Amalan pastilah comel. Tapi kalau tasawuf boleh mengajar kerana ilmu. Jadi apa yang dia ajar tu, sifat kecelaan wajib kita bersihkan. Orang mengajar ni bersih ke tak sifat kecelaan hati sendiri? Kalau mengajar bab fiqh, cerita bab taharah, tak payah tanyalah. Nak tanya ustaz bab taharah ni, bab wudu ustaz jaga ke tak? Orang nak tanya dah. Ke tanya kau? Tapi dalam ilmu tasawuf, ngajar sifat kecelaan wajib bersihkan hati dari sifat kecelaan. Orang mengajar kata, hak dah kita, oh ya, orang mengajar tu macam mana? Sifat kepujian wajib hiasi hati dengan sifat kepujian. Orang mengajar macam mana? Hati dia sendiri. Sebab itulah ilmu tasawuf lah ilmu yang biasa tu tekan supaya orang mengajar kena ulang-ulang untuk diri sendiri yang pertama. Tak ada kata mengajar tauhid untuk diri sendiri, tak. Mengajar fiqh untuk diri, tak. Tapi kalau sebut kata mengajar tasawuf, itulah ilmu untuk diri sendiri kepada orang mengajar. Ilmu tu yang akan ketuk hati orang yang mengajar. Ada. Sebab apa? Sebab orang mengajar sama, orang belajar sama, ilmu satu perkara, amal hak bab hati ni. Ada. Tak belajar gelak gambar. Tak ada cerita dah tak belajar. Fardhu ain tasawuf tak belajar tak cerita lah waktunya. Tapi kalau belajar tak beramal pula, tambahan pula mengajar tak beramal, tambahan lagi lah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kan. Besar kemurkaan Allah atas mereka yang berkata barang yang mereka tidak lakukan. Ada ni. Nabi bersabda, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmi. Bersangatan manusia nisbah azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmu. Ilmu mana yang hak kata kadang-kadang ilmu tu ada tidak beramal, adalah ilmu tasawuf. Ilmu akidah tetap dah, kita faham, kita pegang, itu amalan kita. Ilmu fiqh kita faham, kita jaga molek sembahyang kita, tu tetap dah. Mana hak ilmu hak nak kena mujahadah dalam amal? Ilmu hak berkaitan dengan bab hati.
ilmu tasawuf. Ni cerita tasawuf fardu ain ni. Kalau tasawuf fardu ain tak cara naik ilmu tasawuf tinggi-tinggi tu, cerita bab rohani tu tak mau cerita lah tu. Kita cerita ikut dia punya tertib ilmu dan keutamaan ilmu dimulai dengan fardu ain. Dimulai dengan fardu ain tu. Cerita tu nak mujahadah amal kita, membersihkan hati dia bersifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian tu. Adapun kalau fardu ain tasawuf tidak dititik beratkan, fardu ain tauhid pekoh pun calanan, pergi pada tasawuf cerita tinggi-tinggi ni, penyucian rohani dalam keadaan kekal dah sebesar jahil fardu ain. Terutama sekali jahil fardu ain tauhid, kekal dengan akidah yang dah sebesar. Lepas tu cerita bab kesucian rohani, tu senyum saja sudah. Orang pasal ni payah. Sebab dia perasan diri dia tinggi, payahlah. Payah. Orang pasal ni kadang-kadang dengan sifat marah, dengan sifat takabur. Kadang-kadang bunyi ilmu kerohanian, tapi cara cakap kaburnya sombong. Susah untuk terima kebenaran, keras hati, keras kepala. Ni sebab apa ni? Sebab ni kita nak bicara ni. Sebab kita nak bicara, kita akan bicara daripada hak asas, hak fardu ain dahulu. Hak tasawuf fardu ain. Tapi tauhid pekoh tu sebelum dia tasawuf fardu ain tu. Ada ni. Hak jenis hak tinggi-tinggi tu lah. Hak ni dia nampaklah hati orang, teropong di luar. Teropong dia nampaklah hati orang. Orang duk mengajar tu alim lidah je, hati tidak alim. Dia tahu dah hati orang mengajar. Siapa yang alim hati? Dia lah. Sebab dia makam tinggi dia rasa. Ni kita tak bicara lah tu. Tu kita tak bicara. Ni kita bicara hak kita belajar ilmu asas fardu ain untuk amal kita sendiri. Ini orang belajar untuk amal sendiri. Orang mengajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf tetap dah. Orang belajar pun duduk tangga tu. Kita orang belajar ni pun duduk tangga tu. Fardu ain tauhid kena beres, fardu ain fiqh kena beres, fardu ain tasawuf kena beres. Yang kita duduk belajar lagi ni ngulang je. Nak pergi kemas tu je. Semua orang aling fardu ain mesti. Semua orang aling fardu ain mesti, sebab ilmu itulah yang kita nak kena ajar anak kita sebelum mereka balik. Itu tetap dah. Berarti kalau orang mengajar, mestilah tiga-tiga ilmu tu fardu ain beres. Jadi amal orang mengajar. Amal tauhid pegangan. Okey dah. InsyaAllah lah tu tetap dah daripada ilmu. Amal fiqh semayabang, comel. Macam contoh ilmu zahir, ilmu baca Quran lah. Orang mengajar Quran, bacaan Quran dia mesti beres, mesti comel. Takkan dia mengajar Quran, tiba-tiba tadi dia baca, saya tak mau beramal dengan ilmu yang saya mengajar orang. Lepas tu nak baca Quran pasal mana? Saya nak baca Quran pasal salah. Ada orang mengajar Quran gitu. Mana orang mengajar Quran pasti amal Quran, bacaan dia pasti betul, mesti dia beramal. Ni hak hati. Baca Quran lah. Ikhlas ke tidak? Seteriak, wujud takabur ke tidak? Ni hati. Hak mana ni? Orang yang mengajar Quran yang sendiri dia belajar ilmu fardu ain tasawuf. Amalnya macam mana? Jadi hak tugu besarnya ilmu tasawuf kena ajar semua. Sebab apa? Sebab orang mengajar ni kadang-kadang nak tumpang belajar payah dah. Siapa-siapa yang mengajar sekalipun, di hati dia tetap cita nak belajar. Saya sampai sekarang pun belajar juga. Cara berharapan saya belajar walaupun sekali sebulan ke mana ke, tetap nak duduk dekat belajar juga. Ada ni. Cuma kadang-kadang tu nak belajar tu lah. Maknanya kalau katalah orang mengajar tu nak belajar agak susah dah nak belajar. Maka tu kata siapa yang sepatut jadi guru dia? Kalau dia tak ada guru hak sebenar tu, kita tasawuf lah yang patutnya jadi guru. Kenapa? Kena ulang semua. Mengajar ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab kitab tasawuf tu akan menjadi guru kepada orang mengajar. Guru ni sebuah apa tu? Ni sebuah amal, bukan ni sebuah ilmu. Ni sebuah amal. Ini hati.
Kita orang belajar pun sama. Ilmu kita kau bertambah, ni ujian hati kau bertambah. Dulu masa tak ada ilmu, tak ada riak, wujud, takabur ilmu, tak ada lah, kita pun dah reti. Lepas kita belajar-belajar, faham sikit sebanyak, kita kheli orang lain lalu lah. Dia ni tak belajar, mula lalu lah. Faham tak ni? Sebelum tu tak ada. Bila ilmu kau bertambah, amal bertambah, ujian hati kau bertambah. Ni tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu tunggu-tunggu tekan ilmu tasawuf. Tapi jangan lupa tauhid fiqh yang pertama dan yang kedua. Tasawuf ilmu yang ketiga, terutang ilmu. Jangan salah faham pula. Sebab tu tekan tak adil lah. Nisbah ilmu, tauhid, fiqh, tasawuf, kita boleh belajar mudah-mudah. Tapi nisbah amal, amal hak ketaatan batin, dan amal untuk membersihkan daripada maksiat batin, itu hak kena mujahadah sama-sama. Dan ujian batin ni sampai ke mati. Ni macam contohnya ghadab, pemarah ni, tua dah kawan tu, hilang sifat marah. Terlantar kawan tu, hilang sifat marah. Serba-serbi orang buat belaka dah. Serba-serbi orang buat belaka dah. Makan pun orang suap. Nak lap mulut pun orang lap. Tapi kalau lambat sikit kok, jerekoh jerengah, jerekoh jerenggeng apa je? Jerenggeng apa? Jerekoh? Sengeng. Bukan jerekoh jerenggeng. Tu mana? Kadang-kadang tegur dia orang sebut perkataan Terengganu ni, orang kata salah. Maknanya dia tu orang buat belaka tu, tapi lambat sikit jerekoh. Ada ni. Dah nak gerak dah, nak sepak semua. Nak sepak semua, kaki kerat di doktor dah. Tapi bak nak sepak semua. Sifat marah. Pada ni. Nah, ni siapa setara tu. Kalau kita kata tak insah ke? Hak debel kita lagu ni tak ada dah. Terlantar dah. Orang lain belaka dah tolong buat. Tak insah, tak sedar diri ke lagi? Tak sedar ni. Hak dalam ni. Ghadab, takabur. Tegar-tegar tak boleh. Apa dah tegar? Takabur, sombong. Siapa ke seumpama tu pun tak ada nak rendah diri. Dah ni. Hak jenis hak sombong ni. Dah kawannya tak berapa nak ingat molek dah. Kalau orang peringat tak mau pakai. Sebab apa? Sombong. Ada ni. Ni jatuhlah. Dia kata jaga orang tua. Payah ustaz payah orang ni. Dah lah dia tak semayang. Tak semayang lagi. Kita kata tak semayang lagi, dia kata semayang dah. Dak lagi, main dah. Je kau lah dah. Padahal dah kita ni ingatan dak berapa dah. Turutlah anak kita royak kita dak mayang lagi. Kan ni. Kalau kata mayang dah, dak lagi, nak mayang pula. Mayang dah saning baru, dak lagi. Dia marah pula. Ni tak kata mana. Betul nak orang ni kata. Tak boleh lah, dia tu pekat lain. Kita ni anak pekat lain. Kok mana pun kita kena tak boleh nak kasar. Kita tak boleh. Tak boleh nak kasar, tak boleh nak belebel, tak boleh nak apa tu, dosa pula kita. Dah padang ketua ni nak dengar kata, jangan gitu. Dosa besar pula kitanya, tak boleh. Sebab dia tu label lain, bukan label sebaya kita, bukan adik-beradik kita. Bukan label bawah, anak cucu kita, bukan. Tu label atas. Tak boleh. Ni. Maknanya, dia tak dengar apa kau. Pak dia lah. Kita cerita dah pun tak dengar. Siapa tak dengar? Sombong. Dan dia kata putih-putih, dan dia kata hitam-hitam. Tak dengar dah. Ni. Apa ni? Sombong. Padahal keadaan tu uji seumpama kalau kita kata patut tak ada dah pesen tu. Ni sifat hati. Ada ni. Ke mana? Kata tu sudut lawang lah, tu sudut lawang. Ni ada ni anak-anak dia blebel. Dia kata sakit, tua, nak mati lele, semayang tak ambuh. Dia blebel, tak boleh gitu kata. Masuk waktu kita ceritalah semayang.
Lepas tu dia nak tambuh tu kita tak boleh nak kasar. Tak boleh lah kata nak mati dah masih lagi masuk neraka ke apa tu ni, tak boleh dia lain. Susah sikit lah, susah. Macam kata isteri dengan suami lah. Isteri dengan suami dia tak boleh nak tu, setakat beritahu saja. Setakat beritahu. Tapi kalau jenis sombong tadi dia tak akan dah, dia kata gitu. Nak cerita apa ni? Setara tu pun ni kecelaan batin, maksiat batin, derhaka batin, kekal kalau kita tidak mujahadah untuk menghilangkan hak maksiat batin. Tapi kita cerita nak bab amal batin, ilmu tu kena kemah molek. Satu-satu bab tu kita kena mutlaah molek, biar kita faham molek satu-satu sifat kecelaan dan satu-satu sifat kepujian. Kena faham satu-satu, bukan hanya cerita setakat hasad, takabur, ujub, riya. Setakat tu tak jadi, kena faham satu-satu sifat. Cerita bab taubah, cerita bab zuhud, cerita bab sabar, syukur, sebut perkataan saja tidak memada. Kita kena faham satu-satu tu. Sebab dia ada bab di satu-satu tu. Ada orang ceramah, kita ceramah semua dah bab taubah, bab ikhlas. Tak ceramah pada ain lagi. Tak. Taubah kena tajuk di khusus. Apa dia taubah? Taubah dia dosa apa? Dosa ada berapa jenis? Taubah ada berapa syarat? Taubah ada berapa rukun? Hak tu fardu ain. Bukan hanya sebut perkataan taubah. Mana kalau setakat ceramah kita kena perbanyakkan taubah. Dalam kita buat amal kita kena ikhlas kepada Allah. Saya cerita fardu ain dah tu. Nak cerita bab ikhlas, kena cerita ikhlas tu apa dia. Ikhlas ada berapa peringkat. Tu hak fardu ain kepada kita. Jadi kita ambil dapat bicara hak berkaitan dengan sifat ghadab, bawa kepada kebinasaan hati, dendam, dengki dan suka cita dengan kena balak mereka yang dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat dan mendapat ia akan nikmat. Hati duka cita jikalau orang yang dimarahi itu dapat nikmat. Hak ni mari daripada dendam dan dengki. Dan mencita-cita atas membuka rahsianya, ataupun samalah, mari daripada hak hati ni dendam, sifat marah dalam hati, hak dia keluar pula kejahatan hati yang pelbagai. Dan tiap-tiap satu daripada tersebut itu sebab bagi binasa. Hak kita baca terdahulu, hak berkaitan dengan sifat marah. Daripada marah timbul hikdun, dendam. Daripada hikdun timbul hasad. Kemudian di antara punca ghadab, di antaranya adalah takabur. Di antara punca ghadab, punca marah adalah takabur, sombong. Daripada sombong itulah hak banyaknya timbul sifat marah. Kalau orang jenis tawaduk, dia payah nak marah. Nak marah apa? Nak marah orang tegur, dia tawaduk, dia tak sombong. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan pada dia sabar. Sebab apa? Sebab dia tak sombong. Tapi kalau orang sombong, ada sikit je kawan tu buat silap, habis habis. Sebab apa? Sebab dia orang lebih, dia orang atas, dia boh, pakak besar. Orang bawah ni dia buat silap. Dah lah buat silap, mana tak mengaku pula. Dia ingat siapa kita ni, siapa dah, kita orang besar kan. Ni di antara penyebab ghadab, di antaranya adalah takabur. Di antaranya adalah takabur. Timbulnya sifat ghadab. Tapi bukan satu punca je lah. Mana kalau orang tu bukan takabur, dia bukan orang sombong, dan dia pun memang dak padam dengan dia lah. Sebab tu baik kat atas, kalau tak kawan marah tu akan tadi pula, dia akan masuk ke dalam hati, jadi hikdun, jadi dendam. Marah asalnya nak keluar ni, sekat. Sebab apa? Sebab dia pakak besar daripada kita. Kita marah tu akan masuk ke dalam hati, semula dia jadi dendam. Dia akan jadi dendam, dia akan simpan marah dalam hati. Ni kadang-kadang berkekalan lama duduk dalam hati.
Jadi bab hikdun ni kita jaga molek lah. Sebab Nabi katanya Al-mu'minu laisa bihaqqu. Nabi kata orang mukmin tak ada dendam, tak ada. Orang mukmin yang sempurna, orang mukmin sempurna tidak ada dendam. Orang yang ada dendam itu bukan orang mukmin, bukan mukmin yang sempurna lah. Bukan makna bukan mukmin kok jadi kafir munafik, bukan. Tapi Nabi kata al-mu'minu laisa bihaqqu. Dia hikdun, dendam. Haqidun, orang yang dendam. Jamaknya haqun. Jadi al-mu'min laisa bihaqqu. Orang mukmin tidak ada dendam tidak ada orang mukmin. Faham ni? Orang yang dendam itu bukan orang mukmin yang sebenar, bukan orang mukmin yang sempurna. Jadi nak hilang sifat dendam, mari daripada marah tadi ni, kita maafkan, selesai. Daripada marah nak timbul perasaan dengki, kita pergi pada redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara yang nafsu kita tidak suka, yang menyebabkan kita marah, kesemuanya datang dari qada Allah Subhanahu wa taala, kita redha. Memanglah dibuat tu kesalahan kepada kita, tapi zahirlah yang melakukan kesalahan tu dia, tapi hakikatnya baik buruk kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala datangkan orang tadi tu buat kesalahan pada kita untuk menyedarkan kita. Itu semua ujian daripada Allah, balak daripada Allah untuk menyedarkan kita. Yelah, zahirnya dia buat salah. Orang yang buat salah dia tak boleh sandar kepada qada Allah. Kita maklum tu dari segi adab. Kita balik pada hakikah dianya, orang yang buat salah pada kita tu, yang menyebabkan kita dia nak marah tu, semuanya qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah semuanya ada hikmah. Hikmahnya apa? Yang dia buat salah kita ni sebab kita ni kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan timpakan balak pada kita melalui orang tu yang melakukan kesalahan kepada kita. Tapi salah syariat tu salah, jangan salah faham sini. Di sebelah kita pula ni. Nak menghilangkan perasaan marah, takut timbul dendam, takut timbul hasad, kita balik kepada kita redha dengan sekian qada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengqadakan balak seumpama tu, jadi orang tu khianat kita yang kita tak sangka-sangka. Ada ni. Orang tu khianat kita, orang yang kita tak sangka-sangka. Kita percaya sangat-sangat, dia khianat kita. Tuhan nak menyedarkan kita sebab kita banyak lalat. Nikmat Tuhan beri kita tu, kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tarik melalui perkhianatan yang dilakukan oleh seseorang. Zahirnya pada dia, hakikatnya semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga molek syariat ni. Jangan pula aku buat jahat ke mung tu, ada kemah tu. Dia sandar perbuatan jahat dia kepada qada Allah, haram, dosa besar. Ni kita jenis sebelah kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat situ, kita boleh kawal lah hak sifat marah kita tu. Kita boleh memecahkan akan bersangatan marah. Hak pengarang mengatakan bahawa memecah akan bersangatan marah tu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Nak memecah hak bersangatan marah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisya syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya Nabi kata, tiada ada yang sangat kuat itu, yang sangat gagah itu. Bukan orang gagah ni yang tiada merebah akan dia oleh beberapa laki-laki. Bukan orang gagah ni orang hak ramai-ramai nak perubah dia tak geraknya. Orang gagah dah bukan tu gagah. Kita gagah tu lah 2-3 orang nak perubah dia. Tak rebah. Oh, gagah tunggu dianya. Gimana? Hak gagah laginya bukan orang tak boleh perubah dia. Dia seorang boleh perubah lembu seekor, sembelih kerak sekejap je. Nak gagah. Dah tengok dalam FB tu. Tengok dalam FB. Bukan orang Melayu lah, orang Arab tau. Dia letak lembu tu. Dia pegang seekor, dia perubah, dia sembelih. Dia pegang seekor,
Dan ni tak ada ikat apa-apa ni. Tak ada ikat. Tak ada orang tolong. Tak silap orang ulu pisah je, rasa gitu je. Mana dia perebah molek, orang ulu pisah dia panggil pisah. Lepas tu dia rekod berapa minit. Nak boleh siap berapa ekor tu, 10 ekor ke berapa. Gagah tu. Tak bukan gagah gitu. Tapi kita panggil gagah tau. Orang kalau mari tempat kita baru jadi pada dia seorang je. Dah. Kan kerajaan SOP kan tak beri ramai petugas kan. Orang panggil gitu, dia seorang je. Dak ikat dak apa, mana tekuk dia tu ikat lah sekor-sekor tu pada kaki pun dak ikat. Dia peluk tekuk lembu. Dia perebah lembu, perang lah dia sembelih. Kena ji. Gagah tu. Ada tak bukan gagah kita Nabi kata. Tak gagah ni mana? Hanya senya yang sangat kuat itu, yang sangat gagah itu, yang memilih ia akan dirinya pada ketika marah. Orang hok boleh kawal diri ketika dia marah. Atau gagah. Dia marah sangat ni, tapi dia boleh mana? Cool. Dia boleh tenang je. Nak marah ni, tapi dia relax. Tak boleh juga dia duduk. Tak boleh duduk, dah duduk pun jadi nak marah juga, dia pun baring. Gitulah. Ambil semayang tak padam, mandi contohnya lah. Kan kita berdiri kan marah, kita duduk, sunat dia gitu. Duduk tak padam, sunat baring. Kita lain. Kalau marah, duduk, bangun lalu. Dah main marah. Bukan duduk, tengah baring tu, tengah melentang tu, marah aja bikah lalu. Bikah bangun. Kita sepatutnya tengah bangun tu, diri, marah duduklah biar sejuk sikit. Duduk tak jadi apa, ngik baring. Ni dok kita ni. Hak kita ni jadi terbalik kita ni. Kan? Jadi hak Nabi kata hak gagah yang memilih ia akan dirinya pada ketika marah. Artinya, apa maksud Nabi kata yang memilih dirinya pada ketika marah? Hak tu Nabi kata orang yang kuat, orang yang sangat gagah. Artinya kuasa ia yang sangat kuat ni menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah. Mana dia boleh kawal daripada memaki ke memukul ke pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih daif daripadanya. Akan seseorang yang lebih lemah daripadanya, daripada yang sangat kuat tadi ni. Apa dikait gitu? Sebab kadang-kadang kita boleh kawal diri kerana takdilah kerana dia kuat, ataupun kerana kita malu sebab ada orang ramai. Dia gitu. Boleh tahan diri daripada memaki dan memukul pada tema akan seorang yang lebih daripadanya. Dia lebih kecil daripada kita, pakat lebih rendah daripada kita. Kita boleh kawal marah. Itu Nabi kata hak orang yang kuat. Saya pun boleh kawal diri juga ketika marah. Sebab apa? Sebab dia gagah, tak padang dengan kita. Itu tak panggil orang hak kuat gitu. Ni syarahan huraiah kita. Nabi kata gitu je. Orang yang kuat adalah orang yang boleh mengawal diri pada ketika marah. Tapi di kait pula sini, ketika marah akan seseorang yang lebih daif daripadanya, yang lebih lemah daripada dia. Mana kalau dia kita nak maki, dia tak jawab. Dia tu kalau kita pukul tak melawan dengan dianya. Tapi kita boleh tahap, boleh kawal diri, tu bagi kuat. Tapi kalau kerana kita lemah, dia kuat, atau kerana malu, akhirnya kita kawal, kita pun akhirnya marah tu akan masuk ke dalam, jadi dendam, jadi dengki. Gitu pula. Jadi maknanya sini, kalau kebetulan orang tu orang lebih kuat daripada kita, tapi kita kawal diri bukan kerana kita lemah dia kuat, tapi kerana syarak kereta begitu, abang panggil kuat. Sekarang ni ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih lemah, yang mana kalau kita maki pun boleh, kalau kita nak pukul pun boleh. Tapi macam mana kalau kita berhadapan dengan orang yang kuat, kita lemah? Kita kawal diri bukan kerana dia kuat, bukan kerana kita lemah,
Bukan kerana kita malu. Kerana syarak perintah kita seumpama tu. Tu panggil orang kuat. Ada ni. Sebab kalaulah kita boleh tahan marah zahir kerana semata-mata dia kuat, kita lemah, atau kerana kita malu, marah tu akan masuk ke dalam jadi dendam. Tu lebih lama lagi. Sebab tu kadang-kadang ada orang ni, dia memang marah cepat, dia marah, tapi dia cepat sejuk, dia cepat maafkan. Tapi dia cepat marah tu tak comel lah. Tapi kalau dia marah pun dikawal, tu gagahlah dianya. Tapi ada orang dia cepat marah, tapi cepat sejuk dan cepat maafkan. Ada orang dia tak marah, dah masuk dalam tak ada maaf bagimu. Ada orang seumpama tu. Apa dah ni? Maknanya kalau kita tak boleh nak kawal marah, kita jadi maki orang, kita minta maaf. Sudah. Kemudian kalaulah Tuhan beri kekuatan, kita boleh kawal diri kita daripada marah. Kenapa? Kerana syarak perintah seumpama tu. Bukan kerana yang lain, bukan kerana umpama dia kuat kita lemah, ataupun kerana kita malu, kerana ada orang masjid tu kita kawal marah. Kerana Nabi perintah seumpama tu. Sebab Nabi kata orang kuat, orang boleh kawal diri. Nabi kata gitu je lah. Nabi suruh tak kawal diri, Nabi suruh lah tu. Nabi kata bukan orang kuat ni orang boleh berubah orang. Orang kuat orang yang boleh kawal diri. Hak Nabi naknya supaya kita jadi orang Islam yang kuat, dengan bahawa kita dapat mengawal diri kita pada ketika kita marah. Ada bersembah soal laki-laki, bertanya seorang lelaki sahabat Nabi SAW, bagi Rasulullah SAW, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Dia berkata kepada Nabi supaya Nabi ni suruh dia buat satu perkara, tapi sedikit sudahlah. Allah, mari jumpa Nabi, nak suruh Nabi cerita ni, beritahu satu perkara, satu pekerjaan, satu amalan, tapi dia nak sikit apa ni, kalau banyak-banyak takut orang nak amal. Dia pun nak minta orang sikit. Lepas tu Nabi jawab ke apa? La taghdab, jangan kamu marah. Dia tanya lagi, Nabi ulang la taghdab. Dah nak sikit je. Sikit dah sikit pun besar. Pilih boleh kawal marah, selamat kita daripada maksiat zahir, memaki, memukul, dan selamat kita daripada maksiat batin, umpama dendam, umpama dengki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.